Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Fatirus samawati wal ard, ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa minal an'ami azwaja yazra'ukum fihi laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengurusi Majlis. Ya, saya tengok Tuan Pengurusi Majlis mempengurusikan majlis ni macam umum keputusan musabaqah. Satu-satu ya. Tempat ketiga dengan memperolehi 83.5 markah jatuh kepada kan. Tu lama dah tak ada orang tua topi mana lah ni. Dulu dia tukar umum keputusan. Tempat pertama dengan menggondol markah 94.3 jatuh kepada kan dulu slow ya. Baik, yang dihormati Tuan Nazir Masjid, tuan-tuan ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, sahabat saya Encik Ahmad Zahid dan anak-anak anda beliau. Petang tadi saya bersama mereka di Masjid As-Sabirin di AU 5, dan malam ni bersama dengan tuan-tuan pula di Surau Al-Amin, section yang ke-17. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita dapat mengadakan majlis Maulidur Rasul pada malam ini. Saya nak masuk dalam masjid tadi, ada anak-anak kita 4-5 orang naik basikal. Dia sambil naik basikal, dia cakap dengan kawan-kawan dia, ramai pula malam ni, kata dia. Gamaknya dia tak tahu ada majlis maulud malam ni. Ya. Kadang-kadang anak sampai untuk majlis maulud, bapak tak sampai. Ya, sebab bapak nak tengok cerita anak kelewun. Ke kelewun ke apa kan. Jadi anak ni wakil bapak ya tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pada malam ni saya nak memetik daripada surah Asy-Syura ayat 13, 14 dan 15. Untuk sama-sama kita baca tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi pengajaran kepada kita. Allah berfirman, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaih Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, syara'a lakum minad din, telah didatangkan hukum syarak kepada kamu semua tentang peraturan agama. Peraturan agama ini dipanggil sebagai syarak. Kita sebut hukum syarak. Hukum maknanya ialah keputusan. Syarak maknanya ialah undang-undang. Kalau kita gabungkan hukum syarak ialah keputusan undang-undang. Hukum apa makna? Hukum maknanya keputusan. Syarak apa makna? Syarak maknanya ialah peraturan atau undang-undang. Bila kita gabungkan sekali, dia akan membentuk kalimah keputusan undang-undang. Apa maksud keputusan undang-undang? Sesuatu keputusan yang tidak boleh lagi dipertikaikan. Sebab apa tidak boleh dipertikaikan? Sebab hukum syarak, hukum undang-undang itu dipanggil sebagai minad din, keputusan agama. Keputusan yang lain boleh kita rombak.
Keputusan mesyuarat boleh diubah, keputusan apa pun boleh diubah, tetapi keputusan melibatkan agama tak boleh dirombak, walau secanggih moden mana pun dunia ni. Tuan-tuan ni duduk di Shah Alam ni jam teruk, duduk di KL lagi jam, kena bawa roti lagi tiap-tiap kali pergi kerja sebab dah jam. Maka tuan-tuan berfikir dengan satu fikiran yang sangat proaktif. Kalau kita semayang zuhur waktunya, asar pada waktunya, saya rasa kita tak boleh semayang asar. Jadi saya mencadangkan supaya semayang zuhur, asar, maghrib dan isyak digabungkan sekali dalam waktu subuh, supaya kita tidak terlibat dengan jam, banjir kilat dan sebagainya. Sebab kita dah semayang siap-siap subuh pagi tadi. Kalau kenduri kahwin pun kita dah buat siap-siap. Jadi tak payahlah kita sibuk-sibuk nak semayang zuhur. Saya rasa Tuhan faham keadaan kita sekarang ini, maka bolehlah kita ngubah cadangan seorang ahli kiki kampung. Contohnya, dia boleh kata Tuhan pun faham kita ni sibuk. Dia ingat Tuhan tu pak saudara dia ke tuan-tuan, yang boleh tukar-tukar, yang boleh kata Tuhan faham. Sesuatu keputusan syarak tak boleh diubah. Zuhur tetap zuhurnya, asar dalam waktunya, maghrib bila sampai masanya, isyak bila masuk waktunya, subuh selepas terbit fajar. Maka 5 ini tidak akan berubah sampai kiamat. Jangan siapa-siapa ubah. Kenapa tidak boleh ubah? Kerana dia dipanggil sebagai hukum syarak. Dan hukum syarak tak boleh diubah, kerana hukum syarak itu dipanggil sebagai agama. Ustaz, agama tu apa pula Ustaz? Agama ialah pertuturan, perkataan dan peraturan yang datang daripada Allah, diturunkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada umat manusia. Saya ulang balik, apa makna agama? Agama maknanya ialah peraturan, perkataan yang turun ke atas Rasulullah untuk disampaikan kepada umat manusia. Datang daripada mana? Allah. Itu makna agama. Jadi sesuatu keputusan yang datang daripada agama, yang datang daripada Allah, tak akan berubah sampai kiamat. Dipanggil sebagai hukum syarak. Sibuk macam mana pun tuan-tuan, itulah rupa dia. Ustaz, kami di Shah Alam ni Ustaz, macam bulan puasa Ustaz, memang jam sangat Ustaz. Kerja banyak, jam lapar Ustaz. Jadi kami cadang kami nak puasa belah malam Ustaz. Siang-siang kami makan, malam-malam kami puasa Ustaz. 12 jam juga Ustaz, tak kurang, cuma buat belah malam Ustaz. Kami sahur 6.30 petang, kami berbuka puasa jam 6.30 pagi. Saya rasa Tuhan faham. Tuan-tuan ni zaman sekarang orang dah ubah. Dr. Aminah Wadud dah ubah, dia jadi imam dah sekarang. Tok Bilal pun perempuan dan makmum laki-laki. Tuan-tuan boleh bayang tak? Dah diubah dah agama. Dia imam, siap pakai jubah lagi. Allahu Akbar. Tu imam perempuan. Yang laki-laki ni bengong ngikut. Allahu Akbar. Ya Allah, tuan-tuan. Agak-agak laki-laki yang ikut tu imam di belakang tu, tu imam perempuan tu, dia tengok apa? Aku nak tengok masa dia rukuk nanti, tengok. Khusyuk ke semayang? Sah ke semayang? Tak sah. Tapi kenapa buat? Dan kenapa ada pengikut? Jawapannya kerana mereka tidak mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah mereka mengikut Rasulullah, mereka tidak akan sesat begitu. Mereka takkan jadi sesat, sebab Nabi itu menyelamatkan kita daripada kesesatan. Nabi menunjukkan kepada kita mana dia jalan yang lurus, mana dia jalan yang sesat. Tapi bila Nabi udah tak nampak, Nabi udah orang tak tahu,
Nabi dah orang tak ambil kisah, maka banyaklah orang sesat. Yang orang ambil kisah hari ni ialah bila era nak bersalin. Yang orang ambil tahu hari ni ialah Kak Zah tu rumah dia tak ada baju ke? Pakai seksi-seksi dalam spa ni. Yang mana faham, yang mana tak faham sudah. Apa kata artis, semua dia ambil tahu. Apa artis minat, apa kegemaran artis, apa yang artis tak suka, semua dia ambil tahu. Tetapi yang Nabi suka, dia tak ambil kisah. Yang Nabi marah, dia tak ambil kisah. Walaupun nama dia bukan Aiman, tetap dia tak ambil kisah. Kalau Aiman tak apa, Aiman tak kisah. Ini Muhammad tak kisah, Dola tak kisah, Zul tak kisah. Hai, kena kisah tuan-tuan. Sebab Rasulullah ini ialah syarat untuk diterima ibadat. Tuan-tuan, ibadat bukan macam Nabi, kompom tak diterima. Orang semayang zuhur 4 rakaat, tuan-tuan balun 6. Orang semayang subuh 2, sebab Nabi 2 rakaat, dia 8. Lamanya makcik semayang subuh makcik. Makcik buat 8. Lamanya 8, banyak makcik. Dulu makcik ni kerja ustaz, mana ada masa buat banyak-banyak. Tu yang makcik buat 2. Sekarang udah pencen, kerja pun tak ada ustaz. Kalau balik rumah pun tidur. Lebih baik makcik banyakkan rakaat sembahyang subuh ustaz, banyak pahalanya. Kita dia, ayolah makcik. Nabi buat ke 8? Tak ada. Nabi buat 2, ikutlah. Tapi tak puas rasanya ustaz. Tak cukup ustaz, 2 ustaz tu yang makcik buat 8. Puas ustaz, puas. Neraka lah makcik. Syarat untuk diterima ibadat ialah mengikut Rasulullah. Dipanggil sebagai muttaba'atun. Muttaba'ah. Apa makna muttaba'ah? Mengikut macam Rasulullah buat. Oh, maknanya bukan setakat bilangan rakaat kena ikut ustaz. Ya, semua kena ikut. Daripada mana ustaz? Daripada takbir sudah kena ikut. Daripada takbir tu dah ikut dah. Salli Allahu Akbar. Rasulullah bila angkat takbir, tangannya menghadap ke arah kiblat. Tapak tangan, ibu jari di bawah telinganya, ketiaknya dibukakan bagi laki-laki. Allah, mulutnya dengar pada telinga apa yang dia cakap. Dia bukan macam ini. Allahu Akbar, kan? Ataupun dia bukan tinggi Allah, bukan. Lagi tinggi tuan-tuan. Lagi kita tengok lagi dia tinggi. Allah, 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 hai. Sampai ke Everest nampak gaya ni. Bukan macam itu. Ada yang bila angkat takbir melompat-lompat. Allah, Allah. Kita yang nak ambil sebelah dia tu, kita undur dulu. Tak apa, buat dulu tak apa. Saya beralah pun tak apa. Ini bukan cara Rasulullah. Ada yang sempoi je angkat takbir, slow, relax. Allah. Tabi ini tak wali ni kompom kasyaf ni. Siap pejam mata tuan-tuan. Mana sah? Sebab apa tak sah? Sebab tak bunyi. Mana sah? Tak bunyi. Sah ke tak bunyi? Tuan-tuan pergi kerja, penumpu duga tanya, kamu berasal daripada mana? Apa? Sah tak tuan-tuan? Dia terajarnya, balik cakap dulu. Sebab itu bila Ahmad Nispu dia buat screen test untuk Ramli, tak lulus. Ready for take? Okay, Ramli sudah hafal skrip? Sudah hafal tuan director, bagus. Ready for take? 1, 2, 3 action. Ramli dengan tanglong itu. Kan Ahmad Nispu kata, tuan-tuan ingat cerita Seniman Pujian Lapuk? Cakaplah bodoh. Dia buat keluar pedang tu. Cakap apa? Kat
kenapalah kecil-kecil tak mati, tua-tua menyusahkan aku, kata Ahmad Nisbu. Tuan bilang action, tuan tak bilang cakap. Action tu maknanya cakap lah. Bodoh. Tu Ahmad Nisbu. Kalau action dalam filem tak cakap pun tak sah. Kalau tuan-tuan angkat takbir tak dengar pada telinga tuan-tuan, sah apanya? Apa yang sahnya? Tak sah. Dia mesti dengar pada telinga. Allahu Akbar. Telinga sendiri. Allahu Akbar. Dia tak boleh diselang-seli dengan benda lain. Allahu Akbar. Siap telang ke hak lagi ni, tuan-tuan. Mana mau. Tu yang kurang minum air, Allahu Akbar, sedu lagi dia. Ni pagi besok, malam ni dengar ceramah kan tidurnya lewat. Pagi besok bangunnya lewat, mengantuk sembahyang subuh. Allahu Akbar. Hai, senangnya kamu sembahyang. Rasulullah buat ke? Tak. Habis tu kenapa buat? Sebab tak kenal Rasulullah, sebab tak belajar Rasulullah. Kalaulah dia kenal Rasulullah, kalau dia belajar cara Rasulullah, mesti dia sembahyang ikut cara Rasulullah. Masalah dia, tuan-tuan tak pernah buat kroso sembahyang macam Rasulullah. Pernah tak tuan-tuan dia datang kuasa masjid buat satu banner besar-besar, seluruh section 17 ni tuan-tuan jemput sembahyang macam Rasulullah. Buatlah krosos, solat macam Rasulullah, muslimin muslimat dijemput hadir, percuma. Kan bagus tuan-tuan. Saya tengok ramai yang sembahyang tapi tomak ninahnya enggak ada. Allahu Akbar, sami Allah. Allah kan tak ada tomak ninah. Tomak ninah kan rukun. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Begitulah tomak ninah. Bukan sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Tapi jubah, tapi seroban. Jubah dah cantik, seroban dah menarik, sembahyang tak betul. Berapa banyak orang yang bila rukuk dia tak ada tumaninah, dia henjuk-henjuk. Mentang-mentanglah dia peminat kumpulan spring. Sembahyang tu dia spring. Bila dia nak rukuk i'tidal, dia boleh spring. Sami Allah. Hey, ya Allah. Janggutnya sudah sampai ke dada, tapi sembahyangnya tak betul. Dengan janggut ditolak. Dia menjaga benda sunat, tapi dia tak jaga benda wajib. Banyak orang macam itu. Benda sunat sangat ambil berat, benda wajib. Zikir selepas sembahyang tu sunat. Berapa ramai yang ambil berat? Oh ramai. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia mesti ikut tu imam. Tapi bila dia sujud dengan tu imam sembahyang Isyak, tu imam dah tahiyat, dia masih sujud. Salah tu. Tu imam dah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, satu rukun. Asyhadu an la ilaha illallah, satu rukun. Allahumma salli ala Muhammad, satu rukun. Dia sudah ketinggalan 3 rukun kalau orang itu masih sujud. Hai, bila dah ketinggalan 3 rukun dengan tu imam, apa hukum? Batal sembahyang. Berapa ramai yang masih sujud ketika imam sudah asyhadu an la ilaha illallah. Tuan-tuan nak sujud lama-lama sembahyang sunat, balunlah sujud lama-lama. Tapi bila sembahyang berjemaah bersama imam, pastikan imam tahiyat, tuan-tuan tahiyat. Oh, setengah kadang-kadang imam dah Allahumma salli ala, dia duk subhan. Dalam hati dia duk kata mesti depa tengok aku. Tengah duk sujud tu duk fikir dalam hati tu, ni mesti depa tengok punya, baru depa tahu siapa aku. Apa? Orang memang tengok kamu pelik, tapi Allah tak tengok kamu.
Allah tak tengok kamu sebab sembahyang kamu tak betul. Sebab apa Allah tak tengok ustaz? Sebab kamu buat bukan macam Rasulullah buat. Tuhan terima bila kita buat macam Rasulullah buat. Sebab itu pentingnya kita sambut maulud ni. Sebab kita puspakomkan diri kita balik setiap tahun supaya betul. Kenderaan tuan-tuan dipuspakomkan, kenderaan bermotor tuan-tuan dipuspakomkan. Padahal puspakom tu tak wajib menurut hukum syarak, tetapi semayang itu wajib. Siapa yang test semayang tuan-tuan? Siapa yang puspakomkan wuduk tuan-tuan? Siapa yang puspakomkan bacaan Quran tuan-tuan? Siapa yang sirimkan? Dia tak sirim lah. Siapa yang sirimkan? Entahlah ustaz, saya ikut-ikut je ustaz. Itu bukan sirim sebab mengikut. Dia mesti buat dengan dipelajari. Dia bukan boleh ikut-ikut je. Saya ni ustaz. Kalau perempuan namanya ustazah. Kalau driver teksi namanya Kalau saya ni ustaz, satu makcik tanya, ustaz, ya makcik, apa hukumnya ustaz? Kita buat macam ini ustaz. Saya tak reti nak jawab. Allah, apa aku nak jawab ni, aku tak tahu. Nak jawab tak tahu malu. Sorban dah kemas, jubah dah kemas, jawab tak tahu, leceh lah. Saya pun main agak-agak, hukumnya haram makcik. Hukum haram, padahal saya tak tahu. Haram makcik, jangan buat. Saya balik rumah buka kitab, loh taman bab ni, jumpa haram. Alhamdulillah, selamat, kira betul. Tetap dapat dosa sebab kamu menjawab satu benda yang kamu tak tahu. Tuan-tuan ingat selamat ke? Tak selamat, walaupun betul jawapan. Tak tahu, jawab tak tahu. Cuba tengok Rasulullah. Bila orang tanya pada Rasulullah, boleh tak saya buat macam ni ya Rasulullah? Nabi kata tak tahu, tunggu wahyu daripada Allah. Sedangkan dia Nabi. Bila orang tanya pada dia, boleh tak Rasulullah? Nabi diam sebab hukum belum turun. Itu sifat Rasulullah. Dia takkan jawab sembrono, dia takkan jawab membabi buta. Tapi kalau tuan-tuan pandai-pandai menjawab membabi buta, kan berdosa. Satu orang tanya pada saya, ustaz, sembahyang jamak dan qasar hari Jumaat boleh buat tak ustaz? Boleh. Macam mana ustaz? Mula-mula sembahyanglah Jumaat bersama Tok Imam 2 rakaat. Lafaznya sahaja aku sembahyang Jumaat 2 rakaat makmum kerana Allah Ta'ala. Kemudian bila dah angkat takbir, niat dalam hati, aku akan jamak dengan asar selepas ini. Niat nak buat jamak. Jangan niat sahaja aku sembahyang Jumaat mengikut imam, qasar jamak dengan sembahyang asar, tak sah. Tuan-tuan hanya boleh ikut sembahyang Jumaat beserta imam. Niat nak buat asar dalam hati. Bila masa nak niat tu ustaz? Selepas takbir sahaja. Tuan-tuan boleh niat nak buat jamak sehinggalah sebelum memberi salam. Lepas itu, lepas saja imam bagi salam, astaghfirullahalazim. Tuan-tuan tak payahlah ikut, tuan-tuan bangunlah. Buat sembahyang asar 2 rakaat qasar. Ada satu ustaz kata, mana boleh? Nabi mana ada pernah buat sembahyang Jumaat qasar dengan sembahyang asar. Kita tak boleh buat. Kena sembahyang Jumaat, nanti masuk asar, sembahyang asar. Salah. Dia kata Nabi tak ada hadis kata buat. Memang Nabi tak buat, tetapi ada satu lagi hadis. Hadis Nabi apa? Sembahyang Jumaat itu sama tempatnya dengan sembahyang Zuhur. Suruh berhenti ke? Ya. Kalau saya azan, saya berhenti. Tuan-tuan nak azan ke nak terus sambung? Saya punya tabiat, kalau azan waktu ni maknanya dia suruh berhenti. Memang saya berhenti tuan-tuan, baru 20 minit tak sampai. Baik, kita teruskanlah Tuan Haji ya. Minta maaf. Baik. Jadi dalam satu hadis yang lain dia kata apa? Dalam satu hadis yang lain Nabi kata sembahyang Jumaat itu menempati sembahyang Zuhur. Hari itu tak ada sembahyang Zuhur, sembahyang Jumaat.
menempati, maknanya bila menempati bolehlah semayang jamak di antara Jumaat dengan semayang asar. Sebab tu kalau agak-agak tak clear, jangan cakap. Tak tahu, jangan cakap. Itulah cara Rasulullah. Nabi tak dapat wahyu, Nabi cakap tunggu wahyu turun. Kadang-kadang wahyunya datang lambat, kadang-kadang wahyunya datang cepat. Pendek kata, Nabi Muhammad tidak akan bercakap kalau dia tidak tahu. Persoalannya, tuan-tuan hari ini sambut maulud. Tuan-tuan ikut Nabi tak kalau bercakap benda yang tak tahu? Berapa banyak orang yang tak tahu, belagak tahu. Macam dia nampak, macam dia tengok, sedangkan dia tak nampak, dia tak tengok, dia tak ada bukti, dia tak ada saksi. Dia hanya tengok dalam internet saja orang cakap, dia percaya. Bukankah itu bukan cara Rasulullah? Sebab itu kalau nak kata, nak cakap, nak bagi tahu, mesti dalam keadaan sepenuh-penuh pengetahuan. Rasulullah sifatnya begitu. Itulah yang kita nak tiru. Yang pertamanya, kita nak tiru cara ibadat Rasulullah. Yang keduanya, kita nak tahu, nak tiru perangai Rasulullah. Baik, di sini disebutkan, Allah Ta'ala sebutkan kepada kita, syara'a lakum minad din. Diturunkan syarak kepada kamu semua daripada peraturan agama. Ma wassa bihi Nuha, seperti mana yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh mula-mula dapat wasiat? Kenapa Nabi Nuh disebut sebagai orang yang dapat syariat? Kenapa tidak Nabi Adam? Padahal Nabi Adam, Nabi yang pertama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Dalam ayat ini Allah sebut Nuh dulu dapat. Kenapa Nuh mendahului Adam, sedangkan Adam yang paling awal? Sebab ketika zaman Nabi Adam, tidak ada siapa yang sembah tokong. Zaman Nabi Idris, tak ada siapa sembah batu. Tetapi bermula penyelewengan akidah, bermula di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Pada masa itu, umat menyembah batu sebagai Tuhan mereka. Umat Nabi Nuh ambil 4 patung pemimpin mereka, dipuja, disembah sebagai Tuhan. Penyelewengan akidah bermula di zaman Nabi Nuh. Umat Nabi Nuh sudah tidak menyembah Allah, maka Allah mendatangkan syariat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Sudah ada peraturan dia. Maka tiap-tiap kali Nabi Nuh bercakap tentang syarak, maka umat Nabi Nuh mula membantah Nabi Nuh. Sehinggalah Nabi Nuh alaihissalam terpaksa membuat kapal yang mengambil masa lebih kurang 100 tahun untuk disiapkan. Nabi Nuh ditohmah, dituduh, difitnah dengan macam-macam tuduhan dan tohmahan. Nabi Nuh diseksa, Nabi Nuh dipulau. Bukan setakat oleh umatnya, isteri dan anak-anak Nabi Nuh bantah Nabi Nuh. Malah Nabi Nuh adalah Nabi yang paling lama berdakwah, lebih daripada 950 tahun. Dan umat Nabi Nuh adalah umat yang paling degil. Dalam tempoh hampir 1000 tahun, cuma 80 orang yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Allah perintahkan kepada Nuh buat kapal di atas bukit. Seorang-seorang, tak ada siapa bantu. Daripada kayu yang dipanggil sebagai Alpine Phosphorus, bukan kayu koka. Tuan-tuan duk kata koka, bukan. Kayu koka anu di Mekah. Kayu koka. Ini kayu Nabi Nuh, Bangla duk jual di Mekah. Tuan-tuan beli 200. Rendam dalam botol, dalam gelas, minum jadi ubat. Tak bahan kimia apa dia buat dalam kayu koka, tuan-tuan pergi telan. Mana ada kayu koka? Yang disebut ialah kayu Alpine Phosphorus. Seperti mana yang mereka siasat pada kayu bahtera yang dijumpai di pergunungan Ararat di Turki. Yang gambarnya diambil daripada satelit, membentuk satu bentuk bahtera, yang mana bahtera ini besarnya 14 buah padang bola. Kebesaran dia itu. Yang Nabi Nuh buat kapal seorang-seorang. Masya Allah. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan buat masjid ni seorang-seorang. Buatlah buat seorang-seorang. Pasang piling, pasang tiang apa seorang-seorang. Agak-agak letak jawatan tak?
letak, tak pun bantah pun. Mat buat masjid, buat seorang-seorang. Ni bata, ni kayu, ni simen, ni pasir, buat seorang-seorang. Agak-agak terima? Tak terima. Nabi Nuh wasna'il fulk bi'ayunina wa wahyina. Nuh buat kapal dengan pemerhatian kami dan dengan penelitian kami. Silakan buat, kami akan ajar kamu. Buat. Dia buat seorang, tuan-tuan, ditebuknya papan, dibuatnya paku, buat kapal. Wa alwahin wa dusur, diperbuat daripada papan dan paku. Siapa kata papan tak ada zaman Nabi Nuh? Siapa kata zaman dulu-dulu orang duduk dalam gua? Zaman Nabi Nuh sudah buat kapal daripada papan dan paku. Kita belajar dalam sejarah, orang dulu-dulu tinggal di dalam gua. Mereka tidak mempunyai rumah. Mereka tinggal di atas pokok untuk mengelakkan binatang buas daripada memakan mereka. Mereka tinggal di dalam gua. Ya ke tuan-tuan? Yang orang jumpa tengkorak dalam gua tu, orang tu berlindung ketika balik memancing. Hujan, tak boleh balik rumah, relax dalam gua, mati kena patuk ular, mati di situ. Datang beberapa orang mai duk kaji-kaji, jumpa tulang. Ini manusia 10 juta tahun dulu. Kalau Nabi Adam sudah buat rumah, kalau Nabi Adam sudah menternak, kalau Nabi Adam sudah bercucuk tanam, siapa yang kata manusia ni makan daging mentah-mentah? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kami mengajar kepada Nabi Adam semua nama benda. Itu api, itu rumah, itu ayam, itu kijang. Mana ada Nabi Adam bodoh, tuan-tuan? Malah sudah ada wujud perkahwinan di zaman Nabi Adam. Anak-anak Nabi Adam bercucuk tanam, anak Nabi Adam menternak binatang. Mereka tak cari lembu tepi jalan, tak memburu, tak, mereka menternak. Dan orang kata perniagaan, pekerjaan yang paling tua dalam dunia adalah pelacuran. Ini pun pembohong. Pekerjaan yang paling tua dalam dunia ialah pertanian. Sebab itu Allah Ta'ala minta pada dua anak Nabi Adam kemukakan korban. Seorang bawa binatang, seorang bawa buah-buahan, sayur-sayuran. Siapa kata pekerjaan yang paling tua pelacuran? Ini penyelewengan fakta daripada puak Yahudi dan Nasrani untuk mengelakkan kita daripada percaya kepada Quran. Dan Nabi Nuh buat kapal daripada papan dan paku. Mana yang lebih awal, tuan-tuan? Kalau tuan-tuan lah, buat kapal dulu ke buat rumah? Buat kapal dulu ke buat rumah? Buat rumah lah dulu. Maknanya rumah dia pun daripada papan dan paku. Siapa kata orang dulu-dulu duduk dalam gua? Tak betul, tuan-tuan. Kena rombak balik sistem pelajaran kita. Tukar balik buku sejarah. Balik sejarah pada Quran. Balik sejarah pada hadis Nabi SAW. Nabi Nuh jarak dengan Nabi Muhammad berapa ribu tahun? Jaraknya 8,000 tahun. Maka pada masa itu hukum syarak telah turun sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa henti wahyu turun. Tanpa henti malaikat Jibril turun untuk mengajar umat manusia. Kalau siapa-siapa kata dia tak tahu hukum syarak, dia pembohong. Allah menurunkan hukum syarak setiap zaman, dan yang terakhirnya kepada Nabi Muhammad, dan sampai sekarang hukum syarak itu tidak berubah. Dan siapa yang kata saya tak tahu Ustaz, tak tahu langsung Ustaz, pembohong. Sekolah agama banyak, pelajaran di sekolah agama banyak, di televisyen banyak ceramah, di pasar-pasar banyak kaset CD ceramah. Tiba-tiba kamu kata kamu tak tahu. Tak ada boleh terima alasan tu, tuan-tuan. Makcik ingat tak wajib sembahyang. Tu makcik tak sembahyang tu. Pembohong sangat makcik. Naik bah buat rombongan tu, pi Wang Kelian tu. Daripada Shah Alam tu buat Cik Kiah ke Wang Kelian. Rombongan Cik Kiah ke Wang Kelian. Sampai dekat Taiping berhenti sembahyang. Dia seorang tak turun. Tak turun makcik. Uzur ke? Hai, uzur apa? Udah 68. Kamu turunlah dulu. Kita pun turun sembahyang. Bila kita dah naik dalam bas, dia tak turun-turun juga.
Makcik tak semayang, makcik. Tak ada. Kenapa tak ada? Tak bawa telekung. Kenapa tak bawa? Tak sangka nak semayang. Macam mana boleh kata tak sangka nak semayang? Semayang ni benda yang dah ditetapkan 1400 tahun dulu. Patut-patut tuan-tuan tak boleh usik dah waktu semayang. Tuan-tuan baru umur 70 tahun. Semayang 1400 tahun. Mana lebih tua? Semayang. Kenapa tuan-tuan usik waktu semayang? Tak bolehkah tuan-tuan ubah waktu kenduri, waktu yang tak kacau waktu zuhur? Boleh tak buat kenduri kahwin waktu yang tak ada semayang? Bila ustaz? 9 pagi. Boleh kenduri kahwin 9 pagi? Boleh. Kenapa tak buat? Kenapa nak usik waktu zuhur juga? Pengantin tak semayang, bapa pengantin tak semayang, caterer tak semayang. Bila tanya pengantin, kenapa tak semayang? Kak cik, tak nampak atas kepala ni. Ni sanggup-sanggup gede-gede ni apa? Nak senang nak buka satu-satu. Tuhan pun faham saya sibuk. Tanya pada bapa, kenapa tak semayang Tuan Haji? Allah, bukan saya tak semayang, saya qada dengan asar. Tak boleh qada. Tuan Haji bukan pergi 2 mahalah, Tuan Haji duduk depan rumah aja. Yelah, tapi kena faham lah, Tuhan pun faham saya sibuk, kata dia. Makji tak semayang makji. Allah, sibuk bungkus bunga telur, kata dia. Adik-beradik datang pada faham pada hari 9 Melaka. Kalau tak ada bungkus kuih loyang, kuih itu bunga telur lah, rasa tak selesa rasanya. Itu yang sibuk bungkus ke dia, tak ada semayang lah. Tanya pengantin laki-laki, tak ada semayang Mamat? Allah, ustaz fikirlah, kalau semayang setengah jam tu salam seluk dah berapa? Akhirnya tak semayang. Tanya pada caterer, tak semayang Tuan Haji? Siapa nak arrangekan makan minum dia orang? Tanya pada budak yang kat hidang, yang bersihkan hidangan, Mamat, yuk, kamu tak ada semayang, siapa nak basuh pinggan kalau saya semayang? Hai. Tanya pada orang jual aiskrim, tak semayang Mat? Hai, kalau saya jual rugilah saya kalau saya semayang. Masya Allah, mudahnya tak semayang dengan alasan yang cukup tidak munasabah, alasan yang munasrawak. Kalaulah tuan-tuan buat kenduri 11 pagi, semayang apa pun tak ada. Tulis dalam kad jemputan, kenduri kahwin 9 pagi jamuan sampai 12. Allah, tulis besar-besar. Siapa main pukul 12 tutup kedai. Nak jamu apa ustaz? Allah, bihun, kari pap, popiah goreng. Sempoi-sempoi je tuan-tuan. Kenduri kahwin, bihun goreng, nasi lemak. Allahu akbar. Capati baru 70 sen. Roti canai baru RM1. Kalau nasi RM7 sekepala tuan-tuan. Sempoi tak? Kari pap tuan-tuan. Okey, kenduri makan kari pap. Kenduri kahwin kari pap. Tapi lepas tu tuan-tuan 10 tahun orang kutuk lagi. Kamu ingat tak kenduri yang jamu kari pap? Itulah nampak. Itulah orang laki bini tu nampak. Ada jamu kari pap, tak pernah dibuat kaum, kata dia. Masya Allah, dia faham asal kenduri dalca, asal kenduri kahwin ayam, asal kenduri kahwin masak kurma. Padahal kenduri kahwin ni apa-apa jenis kenduri je tuan-tuan, jamulah orang makan. Rasulullah yang paling mahal kendurinya ialah roti jala, cicah kari kambing. Kenduri Nabi paling mahal Zainab binti Jahshin, Nabi ambil kari cicah dengan roti jala. Yang paling murah apa? Buah kurma digaul dengan tepung dan digoreng buah kurma, dijamu. Macam kita sekarang cucur cempedak lah. Tuan-tuan boleh buat? Buatlah. Kalau boleh buat, saya lambat lagi. Anak saya yang sulung pun baru 14 tahun. Lambat lagi. Kalau saya tak tahulah. Senang tuan-tuan. Masya Allah, subhanallah. Kalau tuan-tuan jamu cucu cempedak, sampai ke malam orang nak kutuk lagi. Aku dah tak larat kentut makan nasi ni. Angin ada jamu cempedak, makan jugalah, dah tak ada benda lain, kata dia.
Masya Allah tuan-tuan. Kalaulah tuan-tuan ikut cara Rasulullah, mesti kenduri tuan-tuan murah, mesti hantaran pun murah, mesti ramai orang kahwin. Sekarang kenapa lambat kahwin? Hantaran 10,000, kenduri pula di dewan, pelamin saja 5,000, upah kameramen 1,200, 30,000 baru boleh kahwin. Tapi kalau ikut cara Rasulullah 300 tuan-tuan. Saya nak soal ustaz, kenapa sebelum Nabi Adam turun, dinosaur masih wujud atau tidak? Wah, ini soalan apa pula? Iyalah ustaz kata semua persoalan agama Nabi jawab, Quran jawab. Masa Nabi Adam turun, dinosaur ada tak? Jawapannya tak ada. Mana ustaz tahu? Quran bagi tahu. Dalil, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kami nak jadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Kalaulah manusia jadi khalifah, khalifah tu apa makna? Pentadbir, pengurus, wakil Allah mentadbir bumi. Kalaulah dinosaur masih ada ketika Nabi Adam turun, macam mana Nabi Adam nak buat rumah? Elok buat rumah, dinosaur pijak. Bang. Elok tanam pokok, dinosaur makan. Bang. Elok buat kilang, dinosaur pijak. Elok nak tidur malam, dinosaur mengendak kot tingkap. Buat apa tu? Sebab itu Allah pupuskan dulu dinosaur sebelum Nabi Adam turun, supaya Nabi Adam jadi khalifah tanpa gangguan. Oh begitu. Kalaulah Nabi Adam turun, dinosaur masih ada, tak aman tuan-tuan. Tak aman. Cuba tuan-tuan tengok setiap hari Sabtu jam 10 pagi, Jepun tiap minggu dilanda dengan raksasa. Macam mana? Tu Atromentaro, tiap minggu raksasa datang mengganas di Jepun. Nasib baik Atromen datang. Atromen tembak dia, pangkak dia. Oi, tuan-tuan boleh bayang tak? Atromen tu bukannya cerdik tuan-tuan. Dia tunggu lampu menyala baru nak tembak. Berlawan, berlompat, bertumbuk, kena libah dengan raksasa. Raksasa sembur lagi api dekat dia. Dia tak nak pakai power dia. Dah sikit baru nak pakai. Ha! Kata dia. Cubalah pakai awal-awal. Nah, faham, tembak kan senang. Okey, selamat aku kerja. Kan senang. Ini berlawan sana sini, kita pun daripada kecil. Oh, tu. Adik dia mari dah. Ada adik pula Atromen ni. Sampai bila kita nak kena tipu? Anak saya pun minat Atromen, umur dia 5 tahun. Saya kata dekat dia, Lia, Atromen tu orang. Mana orang tengok tu? Mana orang? Orang dia pakai topeng. Atromen tu lah sekali, raksasa tu mesti kalah, berkecai kena tembak. Tak percaya nanti Lia tengok, mesti berkecai. Minggu depan pun saya cakap lagi, Lia jangan tengoklah, mesti Atromen tu menang. Sekarang ni dia tak tengok dah tuan-tuan, sebab dia tahu dah garanti Atromen menang. Budak 5 tahun pun boleh fikir tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, tu saya tengoklah cerita Hindustan, hero mesti menang. Cerita Hindustan, Inspektor Sahab mesti sampai last sekali. Hero punya lawan punya teruk dah, tembak sana terjun sini, mak hero kena tangkap, isteri hero kena gantung, dia seorang tembak mampus segala orang jahat. Dah mati orang jahat, baru Inspektor Sahab sampai naik Land Rover. Haram jadi celaka masuklah kereta. Itu saja tuan-tuan. Itulah polis India di India tuan-tuan. Kalau kita dah tahu keputusan dia macam itu, buat apa kita tengok? Yang belum tahu keputusannya ialah kita ni, diri kita ni. Nak mati bila? Macam mana nak mati? Di mana nak mati? Mati dalam iman atau mati dalam kufur? Mati dalam iman atau mati ragu-ragu pada Allah? Lebih baik kita muhasabah diri kita daripada kita duduk menung tengok, teriak tengok ni, tengok cerita Sanggau ni menangis. Pasal apa tak kahwin dengan tu? Teriak. Tak payahlah tuan-tuan, buang masa. Yang kita kena tengok benda diri kita. Oh ustaz, maknanya kita langsung tak tengok televisi ustaz? Boleh tengok,
Tetapi pastikan beribadat lagi lama daripada tengok telebesen. Tengok telebesen 3 jam, baca Quran mesti 6 jam. Weh, lama ustaz. Kalau begitu tengok TV sejam, baca Quran 2 jam. Weh, lama ustaz. Kalau begitu tengok TV setengah jam, baca Quran sejam. Lama juga ustaz. Kalau begitu tengok TV 15 minit, baca Quran setengah jam. Apa-apa untuk akhirat mesti dilebihkan. Masya Allah. Itulah dia sifat orang yang beriman. Kemudian, wama wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa-apa yang telah kami wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa dan Isa. Ada 5 nabi disebutkan oleh Allah dalam surah Asy-Syura 13. Pertama Nuh, kedua Nabi Muhammad, ketiga Nabi Ibrahim, keempat Nabi Musa, kelima Nabi Isa. Nabi-nabi inilah dipanggil sebagai Nabi Ulul Azmi. Kenapa mereka disebut? Kerana mereka lah yang paling banyak penentangan diterima, yang paling banyak cubaan yang diterima. Nabi Muhammad paling banyak cubaan. Nak dibunuh berapa kali? Nak dibunuh berapa kali? Nabi-nabi inilah tuan-tuan yang tak pernah pertikai pun perintah Allah. Nabi Nuh alaihissalam, Allah perintahkan buat kapal seorang-seorang. Ada Nabi Nuh menubuhkan Suruhanjaya mengkaji perintah ini sesuai atau tidak? Nuh buat kapal. Kita akan menubuhkan satu Suruhanjaya untuk kita mengkaji perintah ini sesuai ataupun tidak. Ada Nabi Nuh cakap macam tu? Tak ada tuan-tuan. Dia buat. Itulah iman. Ni Nabi Muhammad masa nak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad tidur dengan Sayyidina Ali. Rumah Nabi kena kepung dengan orang-orang kafir Quraisy. Tuan-tuan ingat cerita Bukit Kepung 1981? Jin Samsudin jadi pengarah dia, jadi sarjan dalam filem Bukit Kepung. Bukankah balai polis Bukit Kepung kena kepung? Sebelum subuh SPI kena kepung. Yang kepala kemenih dia hak muka berjurutu, siap tiup trompet lagi, pom pom. Polis lebih baik menyerah, balai telah dikepung. Apa jawab Jin Samsudin? Kami tidak akan menyerah, kami akan mempertahankan balai polis ini ke titisan darah kami terakhir. Jin Samsudin, Masya Allah tuan-tuan, satu-satunya jin yang dapat tansrik. Hebat tuan-tuan, mempertahankan, tak keluar. Macam itulah rumah Nabi kena kepung, orang nak bunuh. Allah kata pada Nabi Muhammad, Muhammad keluar sekarang dan hijrah ke Madinah. Kalau tuan-tuan jadi Nabi Muhammad, agak-agak macam mana? Apa pula? Orang nak bunuh keluar pula. Apa ni? Nampak tuan-tuan? Itu kita tu. Baik, banyak soal tuan-tuan. Sayyidina Ali anak muda yang teman Rasulullah. Ali, kamu tidur di tempat pembaringan aku, biar dia sangka aku masih di sini. Rasulullah nak ke mana? Allah perintahkan aku hijrah. Ada Sayyidina Ali bantah. Apa pula? Banyak cantik, dia lari kita tinggal. Ada Sayyidina Ali macam itu tuan-tuan? Tak ada. Itulah yang dikatakan iman. Tuan-tuan sekarang ni air seroban di kepala, jubah di badan, tasbih di tangan, Quran di dalam poket. Masya Allah, hebatnya. Berapa banyak yang pertikai Allah? Berapa banyak pertikai Allah? Tuan Haji tak bayar zakat, Tuan Haji? Kadang-kadang saya fikir juga zakat ni kita teruk-teruk cari, senang-senang bagi ke orang. Tuan Haji cakap ni, apa jenis orang ni? Mana tasbih kamu, mana Quran kamu, mana jubah kamu? Allah bayar zakat, suruh bayar zakat, itu perintah, jangan bantah. Makji malam ni semua telekung, cantik telekung belaka. Tapi berapa banyak yang hanya bertelekung dalam sembahyang? Mai sidai kain berkemban macam Kak Zah. Relax sidai kain.
Tak tutup aurat makcik. Makcik bukannya berbogel. Makcik cuma tak pakai baju. Sudah tuan-tuan. Mana pergi yang baca Quran bulan Ramadan yang lepas? Mana pergi haji yang lepas? Kalau Allah suruh tutup aurat, kita mempertikaikan perintah Allah. Nabi Muhammad tak pertikai perintah Allah. Dia buat walaupun dia tahu di luar sana orang nak bunuh dia. Kerana dia tahu lepas dia buat, Allah mesti bantu dia. Keluar saja daripada rumah, turun surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Allah tutup bagi tidur segala musuh Nabi. Akhirnya Rasulullah keluar dalam keadaan selamat. Sebab itu segala perintah Allah buat dulu, jangan petikai. Petikai sekarang, masalah sekarang. Tapi daripada ayat tu kita hanya dapat wa ja'alna min baini aydihim, ayat tu aja dapat. Bila terlupa bawa IC, roadblock kat depan pula. Allah, masa inilah dompet tak bawa pula. Macam tahu je polis ni pun. Tak apa abang, wa ja'alna min baini aid. Dia hembus kat polis tu. Tidur polis tu. Yang tu je dia dapat. Tapi dia tak boleh ambil dapat daripada ayat itu. Ayat itu nak menggambarkan kepada kita perintah Allah, jangan petikai, buat dulu, nanti aku tolong. Kenapa Allah sebut Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim kan satu laki-laki tua yang dapat anak, yang mengidam pada anak dalam usia tua pun teringin anak. Tiba-tiba Allah bagi anak namanya Ismail. Baru besar adik Muhammad kita ni. Waktu tu seronok main tu tuan-tuan. Ajak jogging, jom. Ajak main badminton, jom. Ajak memancing, jom. Suruh pijak kita pun, jom. Adik Muhammad tu tara-tara tu seronok main tu tuan-tuan. Main bola, main bowling dengan dia. Besar macam itu, sudahlah dapat anak susah. Besar macam itu, Allah kata Ibrahim sembelih Ismail. Tuan-tuan nak sembelih ayam bapak tuan-tuan pun tuan-tuan sayang. Sembelih lah mak ayam ni. Ayam ni lah bawa tuah. Burung ni mak sembelih lah mat, boleh makan buat sup. Dok lah burung ni ku sayang. Baru burung. Nak bersunat pun takut. Nabi Ibrahim, Allah kata Ibrahim sembelih anak kamu Ismail. Dalam mimpi dia nampak. Dia bagi tahu pada anak dia Ismail, semalam bapak mimpi bapak sembelih kamu. Allah suruh sembelih kamu. Apa pendapat kamu? Kata Ismail, buatlah bapak apa yang Allah suruh. Nampak tak tuan-tuan? Mana ada orang macam ni? Kalau tuan-tuan jadi Ismail macam, itulah bapak tidur tak nak basuh kaki. Dah mimpi yang bukan-bukan. Berapa kali dia cakap, mama kata kan basuh kaki, bapak tak basuh kaki. Itu yang mimpi mengigau. Bila tanya pada Siti Hajar, abang nak sembelih, Allah perintahkan, buatlah abang. Kalau Allah suruh buatlah, jangan bantah. Kalau akak-akak jadi Siti Hajar, macam mana? Bawa lari anak duduk dalam gua. Sayang ke anak atau sayang ke Allah? Sayang ke Allah. Setiap perintah Allah walaupun nampak zalim, mesti ada kebaikan. Bukan zalim. Nampak pada orang yang tak ada tasawuf, nampak pada orang tak ada tauhid, zalim. Tapi kalau dia beriman, mesti ada sebab. Bila diletakkan pisau takluk, Ismail kata, itulah bapak tak ada asah tajam-tajam. Pi tak sah lagi, tajam. Ismail menung tengok, tajam-tajam. Bapak kan tak luka. Yelah, kata dia. Mana ada orang macam ni tuan-tuan? Bapak lepas ni, bapak jangan terlentangkan saya. Mungkin bapak kesian dekat saya, bapak terapkan saya. Biar mata saya tengok tanah, bapak tarik rambut saya, bapak sembelih macam itu. Masya Allah, punyalah nak buat perintah Allah. Punya nak buat perintah Allah, bersungguh-sungguh. Cuba kita muhasabah diri kita.
Allah suruh kita pergi haji. Berapa ramai yang bersungguh-sungguh? Tak cukup duit ustaz. Tak cukup duit, tali besen 4. Beli tali besen 4 boleh. Kenapa tak beli 1? 3 lagi simpan untuk tabung haji. Tak ada duit ustaz, nak pergi Mekah ustaz. Kereta dah 3. Mana 3 ustaz? 2. 1 lagi kereta sorong. 3 juga kereta. Kenapa tak simpan untuk haji? Maknanya tidak bersungguh-sungguh. Kalau bersungguh-sungguh, ayah belilah TV LCD tu cantik sangat. Tak payah ayah nak pergi haji. Kamu nengok je lah TV yang kita ada tu. Janji ada gambar. Masalah dia ayah, gambar TV tu kejap-kejap ada, kejap-kejap hitam putih. Kalau dia hitam putih, kamu tepuk macam ni. Nampak? Dah ada gambar, nampak tak? Bila bapak dia pergi kerja, tiba-tiba gambar hitam putih. Dia tepuk-tepuk, tak ada tuan-tuan. Mari mak dia tepuk, relai TV tu. Dia ada cara nak tepuk supaya datang gambar. Apa susah kalau gambar tak ada warna? Tuan-tuan pakai spek warna-warni, adalah gambar. Tak ada apa masalah. Abang belilah tali besen baru. Tali besen kita ni kecil sangat, 14 inci. Tengok kat ayah sebelah tu 60 inci abang. Daripada jauh dapur boleh tengok dah bang. Lubang hidung orang kita nampak bang. Walaupun rupa kamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tetap menjadi pujaan hatiku. 60 inci. Tiap-tiap hari minta tali besen. Sedangkan TV tu masih elok. Kecil bang, tak nampak. Kalau kecil, ambil kanta, tengok. Seorang satu. Satu, suami satu, anak satu. Pakai kanta pembesar. Masya Allah. Manalah hak pegang ustaz. Letih pegang ustaz. Kena 2 jam tengok TV ustaz, letih. Kalau begitu, pakai yang hak kedai jam. Tak di situ. Memang besar TV tu. Senang tak pergi pinjamnya kedai jam, duk repair jam tu. Okey, pinjam mau tengok TV. Yang penting haji. Tu tengok TV tu, nak ke tandas pula pergi kencing. Buka pintu tandas, buka, melompat keluar. Kenapa abang? Pak saya pun besar sangat. Dia terlupa buang ni tuan-tuan. Tu pun satu hal juga. Dia terlupa masuk tandas, terlupa melompat lah. Seatbelt tak ada jantung. Kalau ada, jalan dah tuan-tuan. Masya Allah. Islam ni senang. Yang pentingnya buat ibadat untuk Allah, utamakan. Kemudian disebut Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa? Masya Allah. Nabi Musa ni mana petikai Tuhan? Dia mana petikai Tuhan? Mak Nabi Musa, mak dia tu Allah suruh hanyutkan Nabi Musa dalam sungai. Punya baik tuan-tuan. Budak masih merah diletak dalam kotak kayu, dihanyutkan dalam sungai. Kalau kita lah tuan-tuan, Munah campakkan anak kamu dalam sungai, hanyutkan dengan kotak, kita bantah. Tapi mak Nabi Musa, orang yang taat, dia tak bantah. Allah tolong Nabi Musa, Allah tolong Nabi Isa. Maryam mengandung tanpa suami. Datang Jibril, datang malaikat, yang Allah pilih kamu untuk mengandungkan satu manusia yang sangat istimewa, yang akan menjadi rasul. Maryam tak pernah berzina, Maryam tak pernah kahwin, Maryam tak pernah buat jahat. Tiba-tiba dia nak mengandung. Bukankah menimbulkan fitnah dalam masyarakat? Tetapi Maryam taat pada Allah. Maryam taat pada Allah. Kalau ini perintah Allah, saya mengandunglah. Allah tolong Maryam, penghuni syurga. Allah tolong Maryam, anak dia jadi Nabi Isa. Sebab tu jangan bantah. Siti Maryam yang tak kahwin pun sanggup mengandung demi Allah. Kita yang dah kahwin, kenapa duk suka-suka mengandung? Pasal apa tak mau mengandung? Benda halal. Mengandunglah tuan-tuan, salah. Ini bila balik, isteri bagi tahu, abang, apa? Tadi pergi cek doktor. Wah, terror kamu. Kamu yang cek doktor. Lepas tu doktor cek kamu. Bukan, tadi pergi cek doktor. Atau
Doktor kata dah lekat abang. Lekat apa? Lekat lah, dah 2 minggu setengah dah. Ya, itulah kamu tak ada beringat. Abang dah kata dah beringat dah. Anak yang kecil pun baru setahun, dah mengandung pula. Kamu tak beringat. Apa pula kita tak beringat? Kalau kita tidur seorang, tak ada orang kacau, tak ada apa bang. Allah nak bagi, terima je lah. Bantah saja. Kita cuci nak abang, pulang lah abang ikut je. Mana boleh macam itu? Ini rezeki Allah dapat. Orang lain punya susah nak dapat anak, tuan-tuan. Pergi ke Langkawi minum tasik dayang bunting, tak ada bunting sampai sekarang. Yang buntingnya dayang je. Isteri dia tak ada bunting-bunting. Isteri kita tak payah minum apa, mengandung Tuhan bagi, redha. Inilah umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka umat dia, umat yang paling ramai. Masya Allah. Telefon dekat dengan mak pula. Mak, menantu mak dah lekat pula mak. Itulah aku dah kata menunggu, kamu malah menunggu. Itu yang jadi itu. Mak menunggu pun anak 8 juga. Jawab kamu, jawab. Dah, tuan-tuan. Bila mak tak suka, bapa tak suka, opah tak suka, budak ini akan lahir dalam keadaan tidak disukai. Dipanggil sebagai the unwanted child. Bila dia lahir dalam keadaan semua orang tak suka dia, budak inilah yang akan menjadi masalah dalam masyarakat. Dia akan jadi manusia yang lembab, manusia yang memberontak, manusia yang bantah, manusia yang tak suka dengan kebaikan, manusia yang suka buat vandalism, manusia yang jadi samsing di sekolah, manusia yang jadi kaki buli di sekolah. Sebab bapaknya, maknya, tok wannya, opahnya tak suka dengan kelahiran dia. Cubalah jadi macam Rasulullah. Dengan budak-budak ni cukup suka. Nabi cium budak-budak, Nabi dukung budak-budak, Nabi main dengan budak-budak. Sebab tu budak-budak bila duduk dengan Nabi jadi baik. Anas bin Malik jadi baik, Zaid bin Harisah jadi baik. Semua budak-budak bila duduk dengan Rasulullah, budak tu semua jadi baik. Sebab Rasulullah kasih dan sayang pada budak-budak. Cuba tuan-tuan lihat anak-anak kita yang mari ke masjid, berapa ramai yang jadi baik. Dan kenapa tak jadi baik? Bising sana, bising sini. Cuba tengok masjid, budak-budak yang baik, mesti jawatan kuasa dia ambil berat pasal budak-budak. Kalau kenduri kendara, budak-budak makan dulu. Kalau ada program, budak-budak disusun satu tempat, ada jaga pula, watchman duk jaga mereka pula. Budak-budak ni diberi tempat dalam masjid. Kerja mereka ialah eda tabung, kutip tabung, vacuum kapet masjid, cuci tandas. Oi, budak-budak kalau tuan-tuan orang tua bagi mereka buat kerja, mereka nombor 1 tuan-tuan. Semaya asar panggil budak sekolah agama rakyat tu, Azman, mai azan. Mai azan, kamu dah darjah 6, takkan tak boleh azan? Mari. Oh, bangga tuan-tuan. Bangga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis-habis dia azan, dia tanya kawan dia, macam adik Muhammad TV 9 dah. Dia bangga. Tapi bila budak-budak tuan-tuan tak layan macam Rasulullah, dia pegang mikrofon sikit je. Lagi rosak pula tu. Dia pegang vacuum. Patah saya dah. Dia pun lari berlagu dengan cermin. Dia tak perasan cermin, kedegang. Aku dah kata lah. Confirm dia tak datang lah tuan-tuan. Sebab tu masa saya jadi timbalan pengurusi masjid merangkap imam, budak-budak ni saya buat kerja. Jadi kawan dengan mereka. Besok datang awal. Kita buat apa? Cuci tandas. Hore. Ramai datang tuan-tuan. Pukul 7 dah sampai dah. Bawa beruih, buat penyapu lah. Pak saya apa? Nak cuci jamban. Habis cuci jamban, makan. Okey Din, pergi kedai, beli. Kamu nak apa? Levita. Kamu? Red Bull. Oi, hebat semua kamu ni. Yang bukan-bukan minta ni. Lantak demo lah tuan-tuan, bagilah. Bull pun bull lah. Besok kita nak pakai lagi. Sebab itu demo ni sampai ke mana-mana pun, demo dah kerja tempat-tempat lain, demo balik mesti ke masjid. Demo kerja, demo belajar dekat UiTM ke apa ke, mesti demo ke masjid. Sebab daripada masjid, jiwa mereka, daripada kecil jiwa mereka sudah di masjid. Inilah yang kita nak.
Sebab Nabi dah sebut laisa minna man lam yarham kabirana wa yuwaqqir saghirana. Bukan daripada umat aku orang yang tak kasih budak-budak dan tak hormat orang-orang tua. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa benda persoalan yang tuan-tuan tak buat? Apa benda yang Nabi tak buat dan tuan-tuan tak dapat jawapan? Semua ada jawapan. Ustaz ni tadi balik dinosaur ustaz tadi ustaz. Ni macam orang Rusia tu dia jumpa telur dinosaur ustaz. Jadi kalau mereka ramkan telur tu ustaz, boleh jadi dinosaur balik ustaz? Tak jadi dah. Dalil ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Sesuatu yang kami dah mansuhkan, sesuatu yang kami dah tak adakan, kami akan gantikan dengan benda lain yang lebih baik daripada benda yang dah tak ada. Habis, dinosaur dah pupus, kami akan gantikan dinosaur daripada benda lain yang lebih baik pada dinosaur, nama dia gajah. Boleh kita kontrol, boleh kita suruh dia buat kerja, tarik kayu balak, main bola. Cuba tuan-tuan dengar. Cuba tuan-tuan dengar apa saya cakap. Allah gantikan dengan binatang lain, nama dia gajah. Gajah ni boleh buat kerja, main bola. Kenapa bila sebut bola, kenapa tak sebut bola? Tuan-tuan kawan KL, permainan apa? Bola sepak. Permainan apa? Bola sepak. Kenapa tak sebut permainan apa? Bola sepak. Ada. Oh tuan-tuan perasan tak? Permainan apa? Bola sepak. Tak ada pun sebut bola sepak. Mana ada tuan-tuan? Bola mana bola? Tak ada tuan-tuan. Mana bola? Orang KL ke orang mana ke mesti bola. Jadi ada beberapa perkataan yang takkan berubah tuan-tuan. Begitulah dengan agama, dia takkan berubah sampai bila-bila. Mekah tetap orang buat haji, walaupun tuan-tuan boleh buat Kaabah dekat Seksyen 18, tetapi tetap tak boleh buat di situ, kena juga ke sana. Inilah agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu benda mesti ada jawapan. Mana boleh satu benda tak ada jawapan? Kalaulah benda tu tak ada jawapan, kita perlukan seorang lagi Nabi. Kalau tuan-tuan tak dapat jawapan, kita perlukan seorang lagi Nabi. Kenapa sudah tidak ada Nabi lain? Sebab semua jawapan sudah ada, semua hukum sudah ada. Tuan-tuan jangan kata tak ada. Jangan kata tak ada. Ustaz, macam mana dengan undang-undang jalan raya ustaz? Aksiden tiap-tiap hari ustaz. Nabi ajar tak macam mana nak mengelakkan supaya jangan aksiden? Ada. Tapi orang tak mau ikut Nabi. Quran kata wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu sombong di atas ketika kamu berjalan. Yang pertama, buangkan semua tanda-tanda sombong. Pada kereta, pada motor dan sebagainya, buang tanda-tanda sombong. Exhaust yang bunyi pram. Haramkan. Segala logo, segala lambang hak tutup kan, yang buka kan tutup, tak ada, buka nombor plat saja. Cermin gelap sampai tak nampak siapa dalam dia, kurangkan kegelapan dia supaya nampak orang dalam dia. Semua orang kalau langgar lampu merah saman, tak boleh jumpa yang berhormat minta kompang. Semua adalah sama, tak ada siapa yang boleh aksiden. Tu yang pertama, jangan sombong. Yang naik bas jangan sombong, mentang-mentang kamu besar, jangan sombong. Yang naik motor pun jangan sombong, sedarlah diri, bumbung tak ada, dinding tak ada, belagak cilok sana cilok sini. Baik punya cilok, putih kaki. Lori jangan belagak, mentang-mentang kamu tayar 18, kamu jangan sombong. Allah pesan jangan sombong. Semua jangan sombong. Yang keduanya apa? Peraturan jalan raya mesti mengikut peraturan, macam sa'i Safa dan Marwah. Safa dan Marwah belah kanan ke Marwah, daripada Marwah ke Safa belah kiri, ke Perlis belah kanan, ke Johor belah kiri. Sekarang ke Perlis belah kiri, ke Johor belah kanan. Tukar tuan-tuan. Ini sistem. Yang ketiga apa? Mesti ada lorong yang banyak. Sebab Quran kata wasyamsu tajri li mustaqarril laha zalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Matahari satu tempat, bulan satu tempat, siang satu tempat, malam satu tempat. Tidak pernah berlanggar bulan dan matahari, siang dan malam.
lori yang berat satu lorong, bas satu lorong, kenderaan yang laju satu lorong, motosikal satu lorong, masing-masing berada di lorongnya. Itu cara Islam. Tidak mau ikut, tak mau ikut. Ustaz, kejap. Ustaz nak habis dah kan? Ya, saya nak habis dah, saya nak balik Ipoh jauh. Saya tak puas hati Ustaz. Apa yang tak puas hati? Ni macam dia orang nampak UFO lah, apa benda Ustaz. Nabi Muhammad tak cerita ke pasal UFO? Ya Allah, tuan-tuan, buka Quran. Allah kata apa? Semut, nyamuk, kuman, hama. Semut kecil, nyamuk kecil, kuman kecil, hama kecil. Kecil pun disebut dalam Quran. Takkan UFO yang besar tak disebut? Kalau yang kecil, surah An-Nam, surah semut, surah lebah, Allah disebut. Nyamuk sebut, Allah sebut nyamuk. Malah binatang yang kecil daripada cikungunya pun Allah sebut. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalam ma ba'udah fama fawqaha. Nyamuk dan benda yang lebih kecil daripada nyamuk pun Allah sebut dalam Quran. Takkan UFO yang naik kapal terbang Allah tak sebut? Habis tu Ustaz, ada UFO Ustaz? Tak ada. Dalil Ustaz? Surah Al-A'raf ayat 10. Ayatnya Ustaz, cari sendiri. Surah Luqman. Balik buka surah Luqman. Alam tarau anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Muhammad sambung. Wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tu saya tak rancang dengan dia tu. Saya main tibai tu, dia sambung nampak tuan-tuan. Itulah nama dia ingat Quran. Alah, ustaz dah pakat dengan dia. Tak ada pakat, saya main saja tebuk je tuan-tuan. Saya main tebuk je. Tidakkah kamu melihat kami mudahkan perjalanan kamu di langit dan di bumi? Alam tarau annallah sakhkhara lakum. Yang terbang di langit itu kata Allah manusia, bukan jin, bukan makhluk asing. Habis tu Ustaz, yang terbang tu apa Ustaz? Itulah teknologi gambar. Tuan-tuan ambil gambar satu bangunan, letakkan di atas bangunan yang tinggi. Tuan-tuan pasang satu kayu, buatkan macam UFO terbang pada gambar. Tuan-tuan ambil gambar, nampaklah UFO terbang. Masya Allah. Tak ada tuan-tuan. Apa dalil tak ada UFO? Apa ciri-ciri UFO? Ciri-cirinya radar tak dapat kesan. Ciri-cirinya jet pejuang F-16 tak dapat kejar. Apa ciri-cirinya? Skyhawk tak dapat kejar. Apa ciri-cirinya? Helikopter Nuri tak dapat kejar. Memanglah helikopter Nuri tak kejar pun jatuh, tambah kejar, relai ke atas lagi tuan-tuan. Bila kita kata UFO lagi laju daripada manusia, lagi pandai daripada manusia, tuan-tuan telah menolak satu ayat Quran. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku ciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Tidak ada makhluk lebih baik daripada manusia. Kalau tuan-tuan kata UFO lebih baik daripada manusia, tuan-tuan telah menolak satu ayat dalam Quran. Habis itu Ustaz, UFO siapa Ustaz? Orang. Ciptaan Yahudi untuk menjadikan tuan-tuan tidak percaya kepada Al-Quran. Yang terakhir, surah Asy-Syura. Balik rumah tuan-tuan buka. Apa yang Allah nak daripada kita ingat pada Nabi? Allah nak dua benda. Satu, an aqimuddin, tolong dirikan agama. Hidup tuan-tuan dalam dunia ni, tolong buat agama. Hidup tuan-tuan, buat agama. Kepentingan agama. Apa benda dulu? Agama. Ingatan dulu? Agama. Nak tidur fikir agama, bangkit pagi besok, apa yang aku boleh tolong pada agama? Dan yang kedua kata Allah dalam surah Asy-Syura, wala tatafarraqu fihi, jangan kamu berpecah daripada agama. Itu pesan Allah. Yang pertama, tolong dirikan agama. Dan yang kedua, jangan berpecah daripada
agama. Kalau tuan-tuan berpecah, lari daripada agama, maka tidak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah tuan-tuan sekadar itu. Saya ni dah berceramah lama dah. Daripada semalam lagi tuan-tuan. Hari Jumaat semalam pagi saya di Lembaga Pertubuhan Peladang Perak di Ipoh. Habis pukul 9.30 saya terus pergi ke Dewan Bahasa dan Pustaka di Kuala Lumpur ni, DBP. Habis di DBP, di Kemensah pula pukul 8 sampai pukul 10 malam tadi. Habis di Kemensah, subuh tadi kuliah subuh di Taman AU4 Melawati. Habis di Melawati pukul 9 sampai pukul 11 di Kemensah pula. Habis pukul 11 di AU5 pula sampai pukul 5. Kemudian lari pula ke sini sampai pukul 9.40. Besok pagi saya di Tambun ada forum perdana 9.30 pagi. Habis pukul 12. 3 petang saya ada di Pulau Pinang. Malam di Seberang Perai. Oh, ni dia tuan-tuan, letih tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan nak jemput saya ni, saya batal beberapa program ni. Kalau jemput seminggu 2 tak payahlah. Banyak tuan-tuan. Letih dah cakap. Tuan-tuan pun jemu lah. Dah lama dah. Jadi saya pun nak berhenti dah. Saya dah berceramah seluruh Malaysia ni tuan-tuan dah 18 tahun. Inilah kali pertama saya sampai di Masjid Al-Amin. Jadi kalau nak jumpa lagi pun 18 tahun Tuan Haji. Kan senang tuan-tuan. Kalau datang lagi 18 tahun tak saya tak ada, tak tuan-tuan tak ada. Jadi sebagai kenang-kenangan ada CD yang terbaru. Tuan-tuan boleh carilah di dua, baru keluar hangat di pasaran. CD yang terbaru. Dan yang kedua, saya dah bawa kismis untuk kecergasan minda tuan-tuan dan anak-anak ikut peraturan yang saya buat, yang saya tulis di situ. Dan yang ketiga ada CD dinding pendinding daripada gangguan makhluk halus dan mengelakkan sihir. Saya rasa sekadar itu saja kuliah saya pada malam ini. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi 18 tahun. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.